Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz daripada 5 Al-Khawarizmi dan 5 Al-Farabi? Ustaz harap semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan latihan Jawi siri inovatif tahun 5 yang Ustaz dah beri pada minggu lepas. Ustaz harap kamu dah buat dan insyaAllah hari ini kita akan bincang bersama-sama. Okey, boleh mula dengan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan muka surat pertama. Okey, kata yang menggunakan imbuhan an. Satu, mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf nun. Okey, kita baca arahan. Tandakan right pada jawapan yang betul. Soalan pertama, perkataan gambaran dieja dengan, okey, boleh tengok kat sini. Ustaz dah jawikan perkataan gambaran ni. Kalau kamu tengok, jawapan dia ialah jim. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Kata dasar bagi peraturan adalah atur. Okey, per ialah imbuhan awalan dan nun juga adalah imbuhan yang ditambah. Jadi kata dasar dia ialah atur. Jawapan dia alif. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Jawikan perkataan masakan. Okey, mari kita jawikan. Masakan. Sebelum kita jawikan, kita perlu cari dia punya kata dasar. Apa dia? Masak. Baik. Langkah jawi yang pertama, tentukan suku kata. Masak. Ada 2 suku kata. Dan kita tengok hukum. Suku kata kedua ada hukum KVK. Jadi kita potong A-nya dan kita pergi kepada padanan. M padanan dia mim, A huruf alif, S huruf sin dan K huruf qaf. Okey, kita sambungkan sifat huruf masakan. Kenapa kita tuliskan imbuhan an dengan huruf nun? Sebab kata dasar dia berakhir dengan huruf konsonan. Tengok sini, huruf K ialah huruf konsonan. Jadi an ditulis dengan huruf nun. Jadi jawapan dia ialah ba. Baik, soalan nombor 4. Pilih perkataan berimbuhan nun. Okey, mari kita tengok. Alif, buruan. Buruan alif nun, jadi salah. Ba, harian. Okey, ini adalah jawapan yang betul. Cuba kita tengok jawapan jim. Jim, bacaan. Hamzah nun. Dal, saraan. Juga hamzah nun. Jadi jawapan dia ialah ba. Baik, soalan nombor 5. Pendapatan bulanan Encik Ahmad sebagai peniaga mencecah ribuan ringgit. Cari perkataan berimbuhan nun daripada ayat di atas. Okey, mari kita tengok jawapan. Peniaga tak ada imbuhan nun. Ribuan imbuhan alif nun. Jim, mencecah tiada imbuhan. Dal, pendapatan ada imbuhan nun kat sini. Jadi dal ialah jawapan yang betul. Baik, kita pergi kepada muka surat yang kedua. Jawikan perkataan berimbuhan nun di bawah. Okey, perkataan yang dibagi kat sini tulisan, bulanan dan sebutan. Baik, mari kita tengok. Kat sini Ustaz ada buat contoh cara jawikan perkataan-perkataan yang ada diberi. Okey, yang pertama tulisan. Okey. Perkara pertama, tentukan dia punya kata dasar dia dahulu. Okey, kata dasar dia ialah tulis. Kemudian kita bahagi suku kata dan tengok hukum. Dia ada hukum apa-apa, terus kita buat padanan huruf. Okey, boleh tengok kat sini. Dan jawapan dia ialah tulisan. Okey, perkataan kedua bulanan. Okey, bulanan kata dasar dia ialah bulan. Dan ada hukum KVK, Ustaz dah potong. Okey, pergi kepada padanan huruf dan sifat huruf. Bulanan. Okey, kalau kita tengok ketiga-tiga contoh kat sini, ketiga-tiga soalan kat sini, kata dasar dia berakhir dengan huruf konsonan. Kita tengok kat sini huruf S. S ialah huruf konsonan. N ialah huruf konsonan dan sebut T juga adalah huruf konsonan. Jadi bila huruf perkataan kata dasar itu berakhir dengan huruf konsonan, maka imbuhan AN di hujung ini ditulis dengan huruf nun. Kamu tengok kat sini. Okey, AN dia huruf nun. Sama juga dengan sini. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Perkataan yang seterusnya. Okey, perkataan kenangan. Macam mana kita nak jawikan? Baik, pertama sekali kita cari dia punya kata dasar. Kata dasar kenangan ialah kenang.
Okey. Seterusnya, tentukan suku kata. Ada 2 suku kata kat sini. Ke, nang. Baik, ke ada hukum i pepet. Nang ada hukum konsonan, vokal, konsonan. Vokal A diapit dengan huruf konsonan. Ingat apa Ustaz cakap? A tercepit mati, alif tak ada. Baik. Seterusnya kita pergi kepada padanan huruf. K, padanan dia ialah huruf kaf. I pepet tiada padanan dalam huruf Jawi. N huruf nun. A kita dah potong jadi tiada padanan huruf. NG ialah huruf nga. Baik. Kat sini kita boleh tengok kenang perkataan ini. Perkataan kata dasar kenang ni diakhiri dengan huruf konsonan. Jadi AN perlu ditulis dengan huruf nun. Okey. Kita pergi kepada sifat huruf. Kaf dengan nun boleh sambung. Nun, nga. Baik, huruf AN perlu ditulis dengan huruf nun. Okey. Kenangan. Seterusnya perkataan tunggangan. Baik, cari kata dasar tunggangan. Kata dasar tunggangan ialah tunggang. Tunggang. Tentukan suku kata. Ada 2. Tunggang. Baik, kita tengok hukum. Suku kata pertama tiada hukum. Suku kata kedua ada hukum. Konsonan, vokal, konsonan. A kita potong. Terus pergi kepada sifat huruf. T huruf ta, U huruf waw, NG nga, G huruf ga, NG huruf nga. Okey. Kita tengok kat sini ada imbuhan AN dan kata dasar tunggang ialah huruf konsonan. G ni ialah huruf konsonan. Jadi huruf AN perlu ditulis dengan huruf nun. Kita pergi kepada sifat huruf. Ta, waw, nga, ga, nga, nun. Baik, tunggangan. Video tadi Ustaz dah terangkan cara untuk jawikan perkataan kenangan dan juga tunggangan. Okey, untuk perkataan padanan dan juga perjalanan, kat sini Ustaz ada tunjuk contoh cara untuk jawikan perkataan tersebut. Jadi kamu boleh tengok. Kalau kamu salah, kamu boleh padam dan betulkan ejaan kamu. Muka surat 3. Lengkapkan perkataan berimbuhan an di bawah. Baik, cuba kamu tengok kat sini perkataan yang diberi. Di antaranya kajian, buaian, gelaran, undian dan pasaran. Dan ada lagi yang bawah, nanti ada di slide seterusnya. Baik, kat sini kolom kedua dia minta kata dasar dalam tulisan Rumi. Baik, kajian. Kata dasar dia ialah kaji. Okey. Buaian, kata dasar dia ialah buai. Gelaran, gelar. Undian, undi. Pasaran, pasar. Baik, seterusnya kolom ketiga dia minta kita jawikan kata dasar yang kita dah tulis tadi. Okey, kaji, kamu boleh tengok dekat sini. Kaji, kaf, alif, jim, ya. Okey, dan seterusnya untuk contoh yang lain kamu boleh tengok ni, Ustaz dah buat, kamu boleh tengok. Dan kolom yang terakhir, perkataan berimbuhan. Maksudnya dia suruh kamu jawikan perkataan berimbuhan ni keseluruhannya. Contoh macam Ustaz dah buat ni. Kaf, alif, jim, ya, nun. Caranya macam mana Ustaz dapat? Okey, mari kita tengok. Kajian, kata dasar dia ialah kaji. Okey, seterusnya kita tengok hukum, tak ada hukum. Terus pergi kepada padanan huruf K. Padanannya ialah kaf, A, alif, J, huruf jim, I, huruf ya. Baik, ini salah satu contoh
perkataan kata dasarnya yang berakhir dengan huruf ya. Jadi apabila menerima imbuhan an, perlu ditulis dengan huruf nun. Kajian. Okey. Contoh lain nanti boleh tengok video yang Ustaz buat cara untuk menjadikan perkataan buayan. Banyak tadi soalan sebelum ni kata dasarnya berakhir dengan konsonan, huruf konsonan. Contoh macam gelaran ni. Contoh lain pasar. Okey, kat sini baru kita jumpa perkataan yang berakhir dengan huruf ya. Okey, nanti kita boleh tengok contoh-contoh ataupun soalan yang lain. Seterusnya perkataan buayan. Kata dasar buayan ialah buai. Ada dua suku kata, bu, wai. Okey, terus pergi kepada padanan huruf kerana tiada hukum di sini. B huruf ba, U huruf waw, A alif, I huruf ya. Okey, cuba tengok kat sini. Kata dasar buai berakhir dengan huruf ya. Maka imbuhan an perlu ditulis dengan huruf nun. Okey, kita pergi kepada sifat huruf. Ba, waw, alif, ya, nun. Boleh? Seterusnya perkataan sandaran. Okey, kata dasar dia ialah sanda. Ada dua suku kata, sanda. Okey. Tengok ada hukum tak? Okey, ada hukum KVK. Konsonan, vokal, konsonan. Ustaz potong A ni. Baik, kenapa kat sini Ustaz tak potong A? Tak apa. Kita terus pergi kepada padanan huruf dahulu. Okey. Padanan huruf S ialah huruf sin. A alif, N huruf nun, D huruf dal, A tiada padanan huruf, R huruf ro. Baik, kalau tengok kat sini, kata dasar perkataan sanda berakhir dengan huruf konsonan, huruf R. Jadi huruf imbuhan an ditulis dengan huruf nun. Ustaz, kenapa kat sini ada KVK tapi kita tak potong? Baik, pelajaran ini kamu akan belajar pada tahun 6. Okey, kenapa kita tak potong? Okey, cuba kamu tengok. Kalau kamu potong A ni, maka padanan huruf A tiada, betul? Okey, macam mana kamu nak baca? Senda. Perkataan dia sanda. Jadi kat sini A ni dikenal sebagai huruf homograf. A ni adalah untuk bezakan. Jadi kamu boleh baca sanda. Kalau alif ni tak ada, kamu akan baca senda. Okey, kita terus pergi kepada padanan huruf. Sifat huruf, minta maaf. Sin, alif, nun, dal, ro dan imbuhan an ditulis dengan huruf nun kerana perkataan kata dasar sanda berakhir dengan huruf konsonan. Jadi imbuhan an perlu ditulis dengan huruf nun. Ustaz tulis huruf nun. Baik, cuba kamu tengok. Sandaran A kat sini Ustaz kekalkan. Okey. Apa akan terjadi kalau kita potong? Okey, contoh. Katalah kita potong A ni. A ni kita potong. Okey, A ni kita potong. Jadi dia akan, bila kita jawikan, dia akan jadi sin, nun, dal, ro, nun. Baik, perkataan yang kita nak ialah sandar, sandaran. Kalau kamu eja macam ini, macam mana kita nak baca? Sendaran. Okey, sebab tu A kat sini kita kekalkan. Okey, kita kekalkan. Kita tidak potong. A di sini kita kekalkan dan kita tidak potong. Jadi A ni adalah padanan huruf alif dan kita boleh baca sandaran. Alif ni ialah pembeza antara perkataan sandaran dan juga ejaan sen. Boleh? Okey, ini dipanggil homograf. Kamu akan belajar pada tahun 6. Video tadi kamu dah tengok cara jawikan perkataan sandaran, ya. Kenapa kita perlu kekalkan huruf alif di sini walaupun dia ialah KVK.
Okey, sebab sebagai alif ni ialah sebagai pembeza. Kalau tiada alif, kamu akan baca sendan, bukan sandan. Okey, untuk perkataan yang lain kamu boleh tengok kat sini ada Ustaz dah jawikan perkataan harapan, makanan, lompatan dan juga perjanjian. Okey, kalau kita tengok kat sini harapan, okay, kenapa kena huruf A, huruf imbuhan an ni kita tulis huruf nun? Sebab huruf kata dasar dia berakhir dengan huruf konsonan. P ialah huruf konsonan. Sama juga dengan makanan, imbuhan an kita tulis dengan huruf nun kerana berakhir dengan huruf konsonan. Tapi perjanjian berakhir dengan huruf ya. Jadi imbuhan an juga kita tulis dengan huruf nun. Okey. Sama juga dengan lompatan berakhir dengan huruf konsonan. Okay. Yang kamu kena ingat, bila perkataan kata dasar itu berakhir dengan huruf konsonan ataupun berakhir dengan huruf ya, maka imbuhan an ditulis dengan huruf nun. Baik, kita terus pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang terakhir, perkataan kebesaran, bimbingan, cadangan, pandangan dan juga berhampiran. Okey, berhampiran nanti kamu tengok pada video selepas slide ni. Okey, 4 perkataan ni ada kat sini Ustaz dah jawikan. Kamu boleh tengok. Seandainya jawapan kamu salah, tolong padam dan tulis jawapan yang betul berpandukan contoh yang Ustaz dah beri ni. Okey. Okey. Cuba kita tengok kat sini. Perkataan kata dasar ini berakhir dengan huruf apa dan imbuhan an itu ditulis dengan huruf nun. Okey, kat sini sebab dia huruf konsonan. Sini juga huruf konsonan. Okey, contoh kat sini semua berakhir dengan huruf konsonan kata dasar dia. Okey. Okey, itu sahaja. Cuba kamu tengok video yang Ustaz dah sediakan untuk jawikan perkataan berhampiran. Perkataan berhampiran. Okey, mari kita jawikan sama-sama ya. Berhampiran, kita cari kata dasar dia ialah hampir. Hampir. Kita jawikan kata dasar dia dahulu. Ada 2 suku kata, hampir. Tengok hukum. Ada hukum KVK. So kita potong terus dan kita terus pergi kepada padanan huruf. Baik. H huruf H, M huruf mim, P huruf pa, I huruf ya dan R huruf ro. Kita tengok kat sini huruf R, perkataan hampir berakhir dengan huruf konsonan. Jadi imbuhan an akan ditulis dengan huruf nun. Baik, pergi kepada padanan huruf, sifat huruf. Okey, baro, ha dengan mim boleh sambung. Okey, nun, berhampiran. Mudahnya jawi. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.